Okey, ada seorang netizen. Bismillah. Okey. Korang dah semayang asar. Apa khabar semua? Sihat? Cik Man doakan semoga korang sihat walafiat. Alright. Tak, macam ni. Arena bola macam ni. Engkau tak payah minta live dengan Cik Man sebab engkau punya line tak okey. Setiap kali Cik Man invite, engkau loading. So tak payah minta live. Okey, kau pun tahu jawapan dia. Boleh Sebelum aku block kau ataupun sebelum aku hide kau, tak payah kau nak minta live. Sebab memang line kau tak okey, loading. Haziq Helang. Roger, Helang sini. Helang di sini. Rupanya dia ada. Hari Senin ni rupanya dia. Nin. Oh, macam pernah nampak aja. Okey. Yeah? Jadi tak payah. Line kau masalah, Arena. Besok bermulanya diet. Handsome apanya? Aku dah tua dah. Tadi pun ada orang kata aku tak handsome. Okey, Cik Man takkan makan ni lagi. InsyaAllah. Jajan-jajan ni aku tak nak. Sebab tadi ada netizen, dia DM aku, dia tak kasih aku makan ni. Dia bagi aku nasihat, makanan tu tak elok. Tak baik untuk kesihatan. So, terima kasih kepada netizen yang sound Cik Man pasal makanan. So aku terimalah nasihat tu. Sebab ada nasihat cara elok, terimalah. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ustaz. Suara kau tajam lah, luka telinga aku. Kau daripada mana? Selangor. Rawang. Form berapa? Darjah 6. Oh, Cik Man suka kau sebab kau berani. Macam ni lah. Masuklah, letak gambar, berani betul. Jangan jadi macam akak-akak kau. Akak-akak kau yang dalam Instagram ni, bila aku accept aja, tunjuk dinding, tunjuk siling, kipas, baju dalam, television. Kau bagus. Kau darjah 6 tapi kau berani. Teruskan. Sekolah mana? SK mana? SK2. SK, nama dia Sekolah Kebangsaan? Taman Desa. Oh, Taman Desa 2. Okey, silakan kalau ada perkongsian. Ustaz. Kita mimpi macam mak tu meninggal. Apa maksudnya? Mimpi mak meninggal. Barangkali itu gangguan daripada syaitan. Kan Cik Man pernah kongsi pasal hadis tentang mimpi. Ar-ru'ya thalatha. Ar-ru'ya thalathun. Mimpi ni ada 3 jenis. Yang pertama minallah, mimpi yang baik. Yang kedua minasyaitan, mimpi yang mengganggu kita. Okey, yang ketiga min hadithin nafsi. Mimpi yang terhasil kerana kita teringat-ingat ketika kita berjaga sampai terbawa-bawa dalam mimpi. Jadi kalau kita jumpa mimpi yang kita tak suka, mungkin itu daripada gangguan syaitan. Jadi bila terjaga, terbangun, engkau baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lepas tu jangan fikir-fikir dah. Engkau bangun tu, mak kau hidup lagi tak? Jadi maknanya mungkin mimpi tu sebagai pengajaran, jangan melawan mak, tolong dia dekat dapur, selalu spend masa dengan dia sebelum dia meninggal. Itu je lah. Cik Man nak tanya ni. Cik Man nak tanya. Ya, Cik Man. Besok, contohlah, kalau misalkan, engkau ada power tak? Tak ada.
Dulu ada power tak? Dulu ada power tak? Dulu pernah ada lah tapi tak pernah berjumpa. Pernah ada. Masa darjah berapa? Darjah 4. Habis macam mana kau boleh putus? Mesti ada orang bagi kau mesti ada orang bagi kau 20k. Kenapa kau putus dengan dia? Kenapa kau putus dengan dia? Dia dah ada perempuan lain dah. Dia dah ada perempuan lain. Dia dah ada perempuan lain tu. Okey, perempuan lain tu satu kelas dengan kau ke? Tak. Kelas mana? Kelas sebelah. Siapa nama perempuan tu? Siapa nama perempuan tu? Entah. Ha? Ha? Tak tahu. Tak tahu. Tak, yang kau ingat lah, yang kau ingat siapa? Agak-agak siapa? Cuba kau ingat-ingat sikit siapa nama dia? Syafiqah rasanya. Syafiqah, sekejap Syafiqah. Siapa yang nama Syafiqah? Perampas lelaki orang. Okey. Sekarang ni dia dengan Syafiqah ada lagi tak? Dia dengan Syafiqah ada lagi? Ha? Lagi maksudnya. Ada lagi. Ada lagi. Oh, maknanya macam mana kau tahu ada lagi? Nampak dia rapat je. Wow. Budak lelaki tu siapa nama? Budak lelaki tu siapa nama? Daniel. Ha? Daniel. Daniel. Siapa yang nama Daniel curang, tak setia. Okey. Fine. Nama kau siapa? Nama kau siapa? Anis. Ha? Apa dia? Anis. Nama siapa nama? Anis. Ha? Lambat lah dik. Nama kau siapa dik? Anis. Anis mangsa keadaan diberikan fit hope. Okey, fine. Tunggu drama Tak adalah, tu cinta monyet aja. Cik Man nak bagi tahu. Ustaz nak bagi tahu. Kau dengar tak ni? Dengar tak? Dengar tak? Dengar Daniel, kawan-kawan kau tu semua baik. Cinta monyet aja. Dia orang pun tak tahu tentang kehidupan, tak matang lagi. So Daniel tu orang baik juga. Syafiqah pun orang baik. Jangan. Apa dia? Janganlah kau dendam-dendam. Engkau kawan tak dengan Syafiqah tu? Kawan lagi tak? Engkau berkawan tak dengan Syafiqah? Tak dengar lah dik. Masuk balik. Masuk balik. Anis Sofia. Anis Sofia. Anis, masuk balik Anis. Tadi line apa? Line dia apa? Delay. Anis, masuk balik. Anis. 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 Dengar tak? Anis, dengar tak? Dengar tak? Ya saya. Okey, engkau jangan bergaduh pula dengan si Den. Engkau berkawan lagi tak dengan Syafiqah tu? Berkawan lagi tak? Dengar. Kau berkawan lagi tak dengan Syafiqah? Kau baik. Okey, kau baik tak apalah. Jangan gaduh-gaduh. Alah, korang budak-budak lagi tak faham. So jangan ada cemburu-cemburu. Jangan bercinta. Jangan couple-couple. Kau pesan dekat Syafiqah, jangan couple-couple. Tumpukan pada pelajaran. Korang walaupun tak ada UPSR tahun ni, tapi bersedia untuk tingkatan 1 tahun depan. Okey? Okey, ada soalan lain lagi tak?
Okay. Anis, suara tak dengar lah saya. Anis, suara tak dengar ni. Suara tak dengar lah Anis. Berapa umur adik? Umur dia 12 tahun, darjah 6. Okey, jadi Anis tu tadi dia last couple darjah 4. Sebab power dia Daniel, ada orang lain iaitu Syafika. Jadi diorang, tapi Syafika dengan Anis ni kawan baik. Tapi diorang still best friend lah. Okey. So Daniel ni dunia dia kecil aja, dia tak ke mana. Ya. Dia kalau nak ada orang lain pun sebelah kelas aja. So Daniel so nice. Okey. Aku pun tak tahu. Aku tak tahu muka orang ke muka makhluk. Apa kau nak apa? Nak apa? Cik Man sihat. Apa dia? Sihat. Kau kat mana ni? Kau ke dalam office pun nak cari rezeki pun kau main handphone kan? Allahu Akbar. Dah 12. Waktu bekerja 9 sampai 6. So sekarang ni okey. Kan dah pukul berapa dah? Oh dah pukul 6 dah. Okey. Apa si Sakinah? Syafinah ada situ ke? Syafina ada. Oh dia ada situ. Adalah semua pekerja yang berjaya. Saya ada soalan dekat Cik Man. Line kau macam boleh lah. Line ni kan aku takut macam slow sikit. Ya ke? Macam Boleh lah. Boleh lah. Dia nak cari Syafina. Gemuk kan? Ni Minah yang scammer aku kata ada program, lepas tu aku tunggu tak ada program tu. Geram betul. Bagi fake hope dengan aku. Cakap dia. Kau nampak dia bercakap lagu macam. Okay Cik Man, soalan dia. Okay, apa soalan dia? Okay, kalau kita tengok banyak perempuan mengandung kan, orang yang berhijab lah especially kan. Tapi tangkap gambar tu selalu macam diorang selalu tangkap gambar yang menunjukkan perut kan. So nampaklah bentuk perut tu. Jadi adakah itu dikategorikan sebagai menunjuk aurat juga ke macam mana? Yes. Tak boleh. Tak boleh sebenarnya. Sepatutnya ditutup. Maknanya dia menggambarkan apa yang sepatutnya dia tutup. Sebab dia seorang wanita yang sepatutnya dia sensitif benda-benda tu. Tapi benda tu dah jadi budaya kan. Baby bump semua. Tak boleh. Okay. Okay lah. Banyak soalan. Ni satu saja soalan. Ni dekat mana? Ni dekat Al-Hijrah. Ni kat Al-Hijrah ni. Al-Hijrah KL. Jangan lupa ya, tengok malam ni. Apa 7.25. Saja promote. Ya. Hai peminat. Okay, salam lah nanti dekat Safina. Syafina, okay, right. Selamat Raya in advance. Selamat Hari Raya, insya-Allah. Cakap pasal raya ni, Cik Man. Ada ke dalil yang memang cakap daging korban ni kita kena tanam, kita tak boleh buang? Daging korban tak ada. Kalau daging korban tu tak elok, kita tak diwajibkan untuk buat cara tertentu. Yang penting buang elok-elok dalam tong sampah. Kalau dia jadi sampah, buang elok-elok dalam tong sampah, jangan biarkan bersepah. Tak adalah dalil suruh tanam, kalau tak tanam daging tu hidup balik, tak ada. Tak ada. Maksudnya tak kena tanam. Okay. Boleh take note. Okay. Okay lah. Saya rasa macam berada ke dalam live ni. Okay. Baik-baik budi bahasa ya. Mentang-mentang ada viewers. Kalau tak ada viewers, dengan aku menganjing-anjing engkau. Okay, terima kasih. Terima kasih Bubu. InsyaAllah nanti kalau ada program kita bersama, kita jumpa. Yelah. Okay lah. Sekarang tengah busy dengan salam Baitullah kan? Tak apalah. Okay. Okay, salam semua. Tim. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Terima kasih Bubu. Bubu tadi tu salah seorang daripada kru FM, floor manager. Sewaktu Cik Man shoot program TV Al-Hijrah yang bersiri, yang Cik Man jadi host dengan Ustazah Cakarimau Semanis Kurma tu. Aku tak ingat program. Alah, Bubu, program apa dulu yang Al-Hijrah tu? Alah, cinta apa Bubu, program apa itu yang kita sama itu? Belayan Kasih. So Bubu salah seorang daripada kru yang terlibat sebagai FM. FM tu floor manager. Terima kasih Bubu. Ya, memanglah Semanis Kurma, tetapi itu bukan program Semanis Kurma. Program tu namanya Belayan Kasih. Dia punya panel dia Ustazah Semanis Kurma, itulah Datuk Sazah Bahia dengan suami dia Ustaz Wan Akasha. So Cik Man jadi host dengan Fikri Ibrahim. Nama program tu Belayan Kasih. Yes, Datuk Siti Nur Bahia. Kepada netizen yang Cik Man kasihi, semoga korang semua berada dalam keadaan sihat. Yo, Waalaikumsalam. Apa tu? Ustaz, saya Abu Sofia daripada Singapura. Saya ada PM Ustaz tentang ada jemputan untuk Ustaz lah, ingin nak menjemput Ustaz, tapi saya rasa Ustaz sibuk belum baca kot. Kejap. Ada jemputan apa? Sebab saya sekarang ni dekat Singapura ni tengah buat satu dakwah kecil-kecilan lah melalui StreamYard. Siaran langsung live Facebook melalui Singapura, pihak saya dan juga Promedia Tajdid daripada Malaysia. So lebih kepada macam pendekatan kepada orang awam. So saya ada DM dengan Ustaz, tapi Ustaz rasanya setengah sibuk kot. Apa maknanya, secara online ke apa? Secara online. Tak apa, nanti saya tengok balik macam mana, nanti deal dengan saya punya PA Nanti deal dengan saya punya PA. Nanti Ustaz bagi tahu detail lah. Ni apa, Singapura Saya dari Singapura. Okey, insyaAllah nanti saya bagi nombor PA saya. Okey, boleh insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Abu Sofia. Siapa tadi Abu Sofia? Abu Sofia kan? Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey Ustaz. Jumpa lagi Ustaz. Ya. Line kau okey tak? Tak okey apa tak nak? Okey je. Okey. Okey Ustaz. Saya ada satu soalan. Saya nak tanya hari tu, lupa. Okey. Saya ingat saya siapa? Aku... Apa dia? Ke ramai sangat? Memanglah ramai sangat. Okey, soalan dia macam ni. Soalan jamak kita boleh lakukan waktu bila je? Sebab dia banyak bahagian kan Ustaz? Jamak ni lebih luas daripada qasar. Qasar hanya boleh dilakukan bila kita musafir saja. Jamak boleh kita buat musafir, confirm, dan di rumah. Tetapi maknanya bukan di rumah, maksudnya boleh dibuat ketika musafir dan boleh dibuat ketika tak musafir. Tetapi kena tengok. Jangan biasakan. Kalau kau tak musafir tu, kenapa kau nak buat jamak? Adakah kesibukan yang luar biasa? Aku bagi contoh senang. Kalau kau seorang doktor yang membedah pesakit, okey, seorang doktor yang membedah pesakit, memang kau tak boleh tinggalkan kerja kau, maka kau boleh jamak.
Tapi kalau kau tembok sikit-sikit nak masak, nak jamak, macam tu tiap-tiap hari kau jamak, ni lemak lah. Okey Ustaz, soalan seterusnya bunyi macam ni. Apa ya? Kalau kita terlelap seketika waktu solat tu macam mana Ustaz? Kita tertidur. Terlelap batal lah solat. Kalau ada tidur, dia ada separa-separa tu tak apa lagi. Tapi kalau memang tertidur memang batal lah. Oh, okey. Ustaz raya haji ni kat mana je? Sana je ke? Aku kerja raya haji ni, babe. Oh. Busy dah ni. Boleh lah sikit-sikit. Sebab malam ada live kan, live TV. Salam Baitullah tu tak habis lagi sampai raya kedua. Salam Baitullah tu sampai raya kedua. Okey Ustaz. Itu saja rasanya soalan saya. Okey. Terima kasih. Okey. Terima kasih. Okay. Faisal Nasri ni dia request tapi lepas tu Ustaz, kalau bangun lewat subuh kena niat qada ke? Damia Wahab. Yes, boleh qada, boleh tak qada. Kalau kau terbangun pukul 8, kau tak sengaja, tidur malam tadi pukul 10, tiba-tiba kau buka mata je pukul 8, Damia boleh niat qada ataupun boleh niat semayang biasa. Kali itulah waktunya. Aizat, Ustaz setengah bagi pihak, ada kenalan saya perempuan, dia tanya adakah jatuh derhaka sekiranya dia tak setuju dengan perkahwinan yang diaturkan oleh keluarga. Selepas istikharah pun dia bukan dengan lelaki itu. Dia berkahwin tak ikut pilihan keluarga ni kena tengok situasi ni Aizat. Kena tengok situasi. Kalau mak dengan ayah ada lelaki pilihan, lelaki tu lelaki yang soleh, yang baik, kalau boleh dia ikutlah pilihan mak ayah dia. Tapi kalau mak ayah dia pilih lelaki yang haprak, sedangkan dia ada pilihan dia yang soleh, yang tu dia boleh go on dengan pilihan dia. Tapi apa pun benda ni complicated, kena bawa berbincang apa semua. Dan ibu bapa pun kalau boleh, ibu bapa memanglah janganlah merasakan diri tu ada kuasa veto sampai menafikan perasaan anak-anak. Jadi jawapan dia bukan objektif tau, bukan A bukan B, tapi jawapan dia subjektif. Kena banyakkan perbincangan, kena ada sedikit tarik tali, lepas tu ada pengorbanan lah Izzat. Semoga kawan tu dipermudahkan urusan. Baik. Saya ada soalan, buah apa luarnya kuning, isinya pisang? Ya, aku pergi fikir buat apa? Betul. Dah tentulah pisang. Astagfirullahalazim. Yang aku pergi fikir buat apa? Memang dah tentulah buah pisang. Bongok betul lah soalan kau. Ya Allah ya Tuhanku. Luarnya kuning, isinya pisang. Aku pergi fikir lama. Dah tentulah pisang. Kau apa masalah kau tanya soalan macam tu? Okey, nak join live. Alright. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Okey, daripada mana? Saya daripada Selangor Ustaz. Salam. Soalan kau? Tanya Ustaz. Macam saya bekerja shift. Okey. Kadang shift tu kadang partner saya bekerja tu perempuan malam. Okey. So duduk dalam satu office. Dekat dalam satu office. So macam mana tu Ustaz? Sebab kerja tak ada masalah. Bukan kau yang merancang, sebab itu sistem. Cuma kalau boleh sistem tu ialah bukan kau punya keputusan, bos kau punya keputusan. Tak buat macam mana? Kan? Innamal a'malu binniat. Cuma kau kena hati-hatilah sebab benda tu risiko fitnah. Okeylah dalam satu office. Contoh macam ni. Office kau luas. Dia dekat ujung sana meja dia. Kau dekat sana. Ataupun dia mungkin ada satu bilik sana, kau bilik sini. Tak ada masalah. Tak ada masalah pun. Kadang terfikir kat Ustaz. Macam kau dah kahwin. Dah kahwin. Bawa bini kau. Ada orang macam tu tau.
Enjoy. Tak nak buat bini, kenapa kau tak nak buat bini? Ada main mata ke? Bukan macam tu Ustaz. Kadang ya bukan tak pelawa bini tapi bini tak nak ikut. Dia percaya itu dengan kau cerita tak? dia. Dia percaya dengan kau tak? Alhamdulillah lah, dia percaya Ustaz. Yang perempuan tu bujang ke dah kahwin? Ada kadang yang bujang, ada yang dah kahwin. Maknanya 3 orang lah. 3 orang lah. Kalau macam si malam, berdua je. Yelah. Kalau boleh bawa anak-anak. Tapi tak apa. Okey, aku tak nak complicatedkan keadaan. Bila sistem dah macam tu, kau pun tak boleh nak buat apa. Dan kerja kau memang kerja halal. Cuma situasi. Tak ada, benda tu tak ada masalah. Cuma hati-hatilah, kena jaga betul-betul. Kena jaga betul-betul. Hati tu kadang rasa tak macam takut. Sebab malam kan, berdua. Kau takut dengan diri kau ke kau takut dengan fitnah orang? Dengan fitnah. Faham tak Ustaz? Kalau takut dengan fitnah orang, tak apalah, kau buka je pintu. Bukalah pintu supaya nampak Kadang-kadang sampai macam tu Ustaz. Kadang-kadang sampai macam tu. Kadang-kadang sampai macam tu lah, buka pintu office. Buka pintu, tingkap, atap semua, keluarkan saka yang ada. Okeylah. Boleh, tak ada masalah. Jangan risau, insya-Allah. Mana tahu lepas ni bila kau ada kesedaran tu Allah permudahkan. Tak ada masalah. So memang tak ada masalah lah dari segi hukum dia tu. Kau buat sebab kebetulan shift macam tu. Kalau kau boleh kau tim dengan bos ke, itu lagi bagus. Bincang dia elok dengan bos. Bos boleh tak kalau masa saya kerja ni gandingkan saya dengan sekian-sekian ataupun perempuan 2 orang ke? Kau pandai lah. Oh. Itulah Ustaz nak tanya tu je lah Ustaz. Sama Okey, Ustaz. terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Siapa nama adik tadi? Anis Anis yang IG apa tadi? Anis Sofia kan? Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam. Okey, sihat. Okey, sihat. Siapa ni? Saya ada soalan. Saya Okey, apa dia? Okey. Saya nak ada soalan. Apa pendapat Ustaz tentang kalau kita ada kawan yang dia ada depression, lepas tu dia mengambil keputusan untuk bunuh diri. Kalau kita tahu Engkau nak ini kan masuk neraka. Okey, nanti dulu, sabar. Dia laju-laju nak pergi mana? Okey, engkau kena bersama dengan dia. Engkau jangan biarkan dia bersendirian. Mungkin boleh maklumkan pada keluarga dia. Bawa dia kepada psikiatrik. Kemudian engkau kena pujuk dia, bual macam biasa. Jangan asingkan dia, jangan pandang pelik dengan dia. Mungkin kau boleh korek daripada apa benda yang menjadikan dia depression. So engkau kena cari point yang dapat menyembuhkan punca depression dia. Kalau contohnya kawan kau tu depression sebab takut laut. Mungkin kau boleh bawa dia pergi laut, lepas tu kau sendiri mandi laut ke, contoh. Ataupun kawan kau tu perempuan, dia depression, takut lelaki. So kau bawa dia supaya dia berani dengan lelaki, tak ada masalah. Mungkin dia ada trauma masa dia muda dulu ke, contoh macam tu lah. Kau kena bagi dia faham. Jangan asingkan dia, jangan abaikan dia, kena selalu bersama dengan dia lah. Tapi kalau kau yang depression tu kawan perempuan, kau pandai-pandai lah manage. Janganlah kau sampai nak tidur dengan dia, tak payahlah nak pok-pok amai-amai tu, tak payahlah. Mungkin kau boleh beritahu mak dia ataupun kawan-kawan perempuan dia yang lain. Tapi kalau yang lelaki tu mungkin kau boleh berdamping dengan dia ataupun bagi semangat, motivasi. Okay? Depression ni dia tak kira siapa. Kadang-kadang dia bukan sebab masalah iman ke apa. Tapi mungkin ada sesuatu dari segi psikologi yang dia alami. Okey? Okey Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Okey, siapa? Waalaikumsalam. Nak tanya, Kau daripada mana? Siapa nama? nama saya Aiman daripada Kelantan. Daripada Kelantan. Okey Man, apa dia Man? Nak tanya, jawab salam dalam hati boleh ke? Tak. Jawab salam kena dengan lafaz. Sebab saya dengar ada orang kata boleh, ada orang kata tak boleh.
Jadi saya bingung. Tak, memang kena lapas. Okey, kalau orang bagi salam dekat engkau dalam hati, kau nak jawab macam mana? Okey, sekarang ni aku pandang kau. Okey, aku pandang kau. Kau dengar salam aku. Kau tak dengar kan? Kalau boleh jawab salam dalam hati, satu dunia bagi salam dalam hati. Cikgu masuk kelas, tiba-tiba berdiri dekat pintu. Kenapa tak jawab salam saya? Lepas tu anak murid pun, kita orang dah jawab. Mampoi. Semua dalam hati, mampoi. Jadi tak boleh. Bagi salam dengan lapas. Kan? Semua diam aja. Mau ngok. Okey? Terima kasih. Jawab salam kena betul-betul. Jawab salam kena lapas. Mana boleh dalam hati? Dia akan masalah kalau orang bagi salam kat engkau dalam hati. Macam macam sinetron. Zoom. Sinetron, kau tengok cerita sinetron Indonesia. Dah climax dah, zoom. Tengok episod minggu depan. Aduh. Letih dekat zoom aja. 10 minit leka dek zoom. Sebenarnya kekasihmu adalah anak kandung. Sebenarnya Pak Wo apa gewe apa Pak Wo dalam bahasa Indon apa? Dia bercinta dua orang, lama-lama baru tahu, lastly baru tahu yang diorang ni sebenarnya adik-beradik kandung. Tak mampu cinta 5 tahun lah last tahu adik-beradik kandung, menyusu dengan yang ni. Sebab masa mak dia lahir dulu, kembar dulu, ada seorang ambil colek bayi tu. Okey? Lepas tu baru lastly tahu dah besar yang diorang adik-beradik kandung. Lepas tu dapat bila dah macam tu adik-beradik kandung, datang pula orang lain mengaku, tidak, engkau sebenarnya bukan adik-beradik kandung. Sebenarnya bayi itu telah ditukar ke orang lain. Kau sebenarnya boleh meneruskan percintaan. Kesudahnya dekat 15 minit. Ketukaran. Aduh, sinetron. Okey, aku ambil Syed Amirul Syafiq. Okey, Syed Amirul Syafiq. Mugi sedih banget ya. Ya, sedih banget Mugi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ada satu soalan nak tanya ni. Okey. Nama saya Syed Amirul Syafiq. Daripada Perlis Ustaz. Okey, terus. Okey Ustaz, saya nak tanya sebab Kuat sikit suara. okey Ustaz, saya nak tanya ni Ustaz. Macam mana kita betul-betul nak istiqamah dalam menjaga kita punya solat Ustaz? Engkau benda tu sebenarnya kena latihan. Mulakan perlahan lah. Yang penting setiap hari kau kena ada 5 kali solat. Walaupun mungkin untuk peringkat awal ni kau tak tepat waktu, tapi yang penting ada 5 kali solat. Bila dah seminggu tu, minggu depan tu kau cuba pula untuk tepat waktu walaupun tak jemaah. Lepas tu minggu yang ketiga pula kau cuba untuk jemaah. Minggu yang keempat pula jemaah soft pertama. Macam tu dia kena slow-slow perubahan. Tapi slow-slow tu bukan maksudnya hari ni buat satu solat, tak. Maknanya satu hari memang 5 solat, dia tak boleh nak tangguh-tangguh. Bab solat ni tak boleh nak tangguh. Sebab dia benda paling penting. Lepas tu kau kena, yang kedua kau kena cari kawan yang soleh. Carilah kawan yang jaga solat. Cari kawan yang jaga solat. Sebab saya tanya Ustaz, sebelum ni kita pernah sekarang umur saya 20 tahun kan? Apa dia? Sekarang umur saya 20 tahun. So macam sebelum ni pun saya macam pernah juga macam orang kata bertaubat lah kan, macam solat, tapi macam lepas 2 bulan 3 bulan saya dah solat, tiba-tiba saya stop balik, lalai balik. Iman manusia turun dan naik. So kau kena cari sebab dia akan sentiasa menaik. Bila kau rasa iman kau turun ya, kau cepat-cepat pilih suasana yang baru. Cari angin baru. Macam itulah. Kau kerja apa tu? Pakai apron tu kerja apa? Dia makan Ustaz. Oh, kedai makan apa ni,
Ada makanan apa? Nasi lah, nasi berlauk. Makanan Korea Ustaz. Makanan apa? Makanan Korea, Korea. Korea? Ya, Siapa masak? saya dengan dia. Oh, kau tahu masak makanan Korea? Tenang ya Ustaz. Nanti Dia- datang dia- lepas Ustaz. InsyaAllah, insyaAllah. Saya nak tanya pula. Ha? Saya nak tanya pula. Okey, apa dia? Kan ada saya dengar ada ustaz mana saya tak ingat tapi dia cakap macam ni. Kalau kita mewarnakan rambut tapi dengan niat tak mengikut satu kaum, tu tak apa. Betul ke? Kan macam mana kalau hukum bab warna rambut? Okey, mewarnakan rambut salah satu daripada perhiasan yang dibenarkan oleh Allah. Sama ada rambut kau beruban ataupun tak beruban, boleh warna. Tetapi dengan beberapa syarat. Dengan beberapa syarat. Yang pertama, tujuan kau mewarnakan rambut itu tidak berniat untuk meniru orang kafir ataupun musuh-musuh Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun kau tak berniat untuk ikut orang kafir, kau kena tengok suasana dekat kampung kau. Kalau kau rasa orang kampung kau tak boleh terima warnakan rambut itu, kau tak boleh warnakan rambut. Kau tak boleh warnakan rambut. Sebab nanti kau akan mengundang fitnah. Walaupun niat kau betul. Kau faham tak? Itu je lah. Lepas tu ada banyak syarat yang lain tu. Yang tu Cik Man tak perlu nak sebut lah sebab yang penting cari 2 syarat ni dulu. Kau rasa dekat Malaysia ni perbuatan mewarnakan rambut boleh diterima ataupun tak? Kalau masyarakat menganggap perbuatan mewarnakan rambut itu adalah perbuatan orang-orang jahat, maka tak boleh mewarnakan rambut jadi haram. Kecuali kalau dia nak menutup uban. Ada budak tingkatan 3 ataupun umur dia 20 tahun beruban, dia boleh colourkan rambut dengan warna hitam sebab dia muda lagi. Tapi kalau orang tua umur 80, dia beruban, dia tak boleh guna warna hitam. Dia mesti guna selain hitam. Sebab kalau warna hitam menipu. Dah tua, lepas tu nak nampak macam muda. Okey? Kalau warna apa pun tak apa? Kalau warna apa pun tak apa? Takkanlah warna hijau pula atuk umur 80. Maksudnya warna-warna yang seakan-akan inai. Kemerah-merahan, coklat, warna inai, kuning, kemerahan, kehitam, macam tu lebih kurang. Kan orang-orang tua kalau warna rambut, warna janggut kan macam orang tabligh. Orang tabligh. Kan dia ada warna-warna rambut. Kan orang tak pandang buruk dekat dia. Tapi kalau budak-budak muda, umur tingkatan 3 warnakan rambut, masyarakat akan fitnah. So tak boleh. Ya? Budak-budak muda yang dia nak mewarnakan rambut dalam usia mudanya, maka elakkan. Okay. Baik Ustaz. Okey, terima kasih. Bila Ustaz nak berlakon? Saya akan mula shoot telemovie awal Ogos. Wah. Okay. Nanti kami tengok. Siapa Ustaz? Hidup. Terima kasih. Doakan. Terima kasih. Baik Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam. Maksud sifat mahmudah apa Ustaz? Mahmudah tu maksudnya terpuji. Lawannya mazmumah, terkeji. Doakan Cik Man. Ni skrip drama saya, telemovie, doakan. Ni telemovie yang akan keluar dekat Astro First. Saya memegang watak Haziq, seorang businessman yang berjaya tetapi diperangkap dalam bisnes dadah oleh seorang datuk. Maka saya diuji dengan ujian dadah dan diugut untuk dibunuh. Saksikan telemovie Syurga Ini Milikmu. Okey? Watak saya Haziq.
Saya tak spoiler. Sebab jalan cerita dia roller coaster. Kalau kau tanya Hakimi Rejab dia sastra. Dia mesti faham. Ni Hakimi Rejab. Syurga ini milikmu. Hari Zahari Production. Director Abang Zack, Azhari Zain. Ni skrip. Azman Ahmad ni memang aktor. Hero, tak, Cik Man heroin. Bukan heroin, ni apa ni, pelakon pembantu. Tapi watak hero tu dari sudut karakter tu aku mesti, sebab itulah aku kena pakai pakaian kemas, kena naik kereta BMW. So scene aku kena naik kereta mewah. Tu aku risau juga ni. Bismillah. Bukan hero. Bukan hero, aku silap. Bukan heroin. Bukan heroin. Cik Man, ramailah yang suka aib dosa orang. Azni, dosa besar membuka aib orang di media sosial. Di akhirat nanti dia akan mencari orang yang dibuka aib. Dan pahala orang yang dia buka aib tu, dosa orang yang dibuka aib tu akan pergi ke dia, dan pahala dia pergi dekat orang yang dia buka aib tu. Okay. Saya dalam cerita ni sebagai businessman yang berjaya. Seorang usahawan berjaya. Kejap lagi Cik Man nak mandi Kita sambung malam Weh, lain siapa teruk ni? Lain aku ke lain kau? Lain tak clear bang. Lain tak clear bang. Kek mana tu? Kek mana diam tu? Lain kau ke lain aku? Lain saya okey ya. Balik kojo. Patut, kawasan Seremban pun lain tak elok. Biasalah man. Kita pakai satelit. Satelit tu dia dah lari pergi ke Mauritius. Tu yang dia tak clear. Man. Ya. Ada watak hero kosong tak? Apa dia? Tunggu saya jadi pengarah Tunggu saya jadi pengarah. Aku nak jadi hero je. Senior Cik Man in the house katanya. Bang. Oh, Bang Man. Konteks ni apa? Ni Fakrul Hamzah ni. Konteks ni bukan yang untuk perempuan punya apa tu ke? Mana boleh pakai buat apa kejadah? Oh, apakah hukum lelaki pakai konteks? Tengok tujuan. Kalau dia pakai tu untuk bagi lelaki yang ada kencing tak lawas, mungkin dia nak guna tu dengan niat untuk mengelakkan daripada titisan kencingnya kena ke pakaian semayang. It's okay. Konteks kan pakai dekat dalam. Ada orang pakai konteks kat bahu. So tak ada masalah. Dia tak adalah dikatakan dia meniru perempuan. Dia tak dikatakan meniru perempuan. Dia ada tujuan. Dia pakai konteks tu untuk sebagai lapisan penghalang. Sama macam panty liner ataupun dia bungkus dia punya borong apa tu man dengan benda-benda plastik untuk mengelakkan kencing yang tak lawas. Ini bagi orang yang ada penyakit kencing tak lawas. So konteks just sebagai penghalang.
Tak payahlah diwar-warkan. Okey, Assalamualaikum kepada orang kampung. Alhamdulillah pagi ni saya singgah di Watson dan membeli Cortex. InsyaAllah saya akan pakai untuk semayang tarawih pada malam ni ya. Maklum untuk semua Yang tu banganglah. So bergantung kepada niat dia. Main TikTok tak dosa, dik. Yang tak boleh, perempuan ataupun lelaki buat video TikTok, postkan dekat media sosial, yang perempuan dedah aurat, yang lelaki menyerupai perempuan. Yang tu tak boleh. TikTok itu tak haram. Yang menyebabkan haram, sikap manusia dengan TikTok. Boleh faham tak? Nampak tak? Cik Man ulang sekali lagi. TikTok tak haram. Yang menjadikan TikTok haram, sikap manusia menggunakan TikTok. Ada orang pakai TikTok buat lagu nasyid. Ada orang guna TikTok tilawah Quran. Ada orang guna TikTok ceramah agama. Ada orang guna Bigo tazkirah. Ada orang guna Bigo untuk share soalan-soalan. Aku jumpa dekat Bigo. Kau tahu aku jumpa apa dekat Bigo? Kau tahu aku jumpa apa dekat Bigo? Waktu solat. Jadual waktu solat. Apa hukum kepada suami biseksual tapi dia simpan je dalam hati? Kalau dia berkorban untuk itu, alhamdulillah lah. Dia tak boleh lah praktikkan benda tu dengan lelaki lain. Dia nak menjaga hati isterinya, dia berkorban cuba untuk membahagiakan isterinya, maka pengorbanannya itu akan diberikan pahala. Okey, Cik Man berhenti. Ustaz pun budak TikTok juga ke? 2 tahun lepas kot Cik Man buat TikTok. Ada 2 TikTok lah. Tapi tak sign up lagi. Akaun TikTok tak ada. Tapi pernah lah buat TikTok. TikTok yang hari raya. TikTok hari raya yang Datuk Vida raya, duit raya tu aku buat dengan member-member aku. Lepas tu satu lagi aku buat TikTok, aku tak ingat. Satu lagi tak ingat lah. Okey, kita sambung malam nanti dalam pukul 11. Kan nak maghrib dah, Cik Man nak mandi. Okey. Okey, The King Kai, tapi dia suka pakaikan anak lelaki dia tudung. Oh, tak boleh lah. Kena bimbing daripada kecil. Okey, kita sambung dalam TikTok dalam TikTok. Kita sambung dalam pukul 11 nanti. Kita sambung dalam pukul 10 nanti. Pukul 10 lepas Cik Man nak tengok. Jangan lupa saksikan pada malam ini Salam Baitullah jam 9 di RTM yang dihostkan oleh Ustaz Hafiz Hanifah ataupun Piu Hafiz, sahabat saya. Dan malam ini kita ada Datuk Kazim Elias. Jangan lupa saksikan. Malam ini Salam Baitullah, suatu kerinduan dibawa khas oleh penaja kita, siapa lagi kalau bukan Olive House. Sesudu nikmat sebesar manfaat. Saksikan. Okey, jumpa lagi. Aku jadi gila. Melayan korang ni aku jadi gila. Kau tahu tak semenjak bila aku jadi gila? Sebab melayan netizen macam korang. Tapi aku happy lah. Aku anggap korang ni sebagai family lah. Okey, Cik Man menganggap korang sebagai family. Azwan Isa, malam ni aku nak VC dengan kau. Sediakan soalan, aku tak nak borak-borak kosong dengan kau. Kau sediakan 10 soalan malam ni. Okey? Baru aku accept kau punya request. Sebelum ni aku banyak borak-borak kosong dengan kau. Dah lah aku tak suka tengok muka kau. Lepas tu kau borak-borak kosong. So sediakan malam ni 10 soalan. Okey? Hakimi Rejab, sediakan soalan juga malam ni, insya-Allah.
Kemudian yang kepada yang perempuan, Cik Man minta kepada yang perempuan, kalau request VC dengan Cik Man, tolong siap-siap pakai tudung. Siap-siap pakai tudung. Siap-siap pakai tudung. Tak adalah masa aku accept tu, engkau kelang kabut cari tudung, engkau kelang kabut cari paku, nak paku tudung. Tak ada kelang kabut. Maknanya awal-awal sebelum kau masuk live aku, kau dah siap-siap pakai tudung. Siap-siap pakai tudung. Lepas tu cari line yang kuat. Boleh Itu saja. Cik Man minta itu je. Aku tak suka bila aku accept tiba-tiba gambar kipas. Lepas tu gambar dinding. Lepas tu shilling. Tak nak. Gambar muka betul-betul in frame. Laki baik, perempuan baik. Kau tengok. Aku nak bagi. Okey Kau tengok Kau tengok. Tadi budak darjah ni kepada kakak-kakak yang umur 18, 19, 20 lebih. Kepada perempuan-perempuan umur 20 lebih, umur 30 lebih, umur 18 tahun ke atas. Tadi ada budak perempuan si Anis tu. Si Anis tu darjah 6. Dia matang. Dia pakai tudung siap-siap, aku tekan terus nampak muka dia. Umur 12 tahun. Walaupun dia kecewa si Daniel tu ada perempuan lain dengan si Syafiqah tu, tapi dia tetap matang. Umur 12 tahun, dia VC dengan aku terima accept VC dia, terus nampak muka dia. Tak ada goyang-goyang, tak ada. Kau cuba kau ikut macam tu. Kau dah besar, kau dah kakak, kau faham tak? Kau dah kakak. Bila kau dah kakak, kau buatlah perangai orang tua. Dia tak ada pun gelak-gelak dengan aku. Tak ada, dia memang betul-betul dia nak VC. Boleh Jadi insya-Allah kita jumpa malam nanti. Cik Man minta ampun, minta maaf kalau ada sebarang perkataan yang melukakan perasaan korang. This is myself. I don't want to pretend to be others. Jadi Cik Man perform apa benda yang Cik Man boleh dengan cara Cik Man sendiri. I cannot entertain sebagaimana orang lain buat. Inilah saya. Okey? InsyaAllah. Ada satu TikTok tu aku nak tiru tau. Sekejap Kau ingat aku jumpa dekat story budak-budak ni. Mula-mula dia ada muzik. Dia bergerak-gerak baru tap. Lepas tu keluar lagu. Teng 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 teng. Lepas tu dia freeze kat situ. TikTok apa tu? Lepas tu keluar love. TikTok apa tu Ada kadang-kadang dekat story budak ni letak. Dia gerak. Lepas tu tap dia freeze. Lepas tu lagu. Teng 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 teng. Bukan hardang dah lapuk. Kau perasan tak apa yang aku cakap ni? TikTok tu bukan TikTok, dia macam tu bukan IG tu filter IG IG story Aku nak buat satu. Tunggu. Oh tu IG Okey. Filter filter IG. Okey lah. Filter IG. Macam bongok je. Aku tengok okey lah, enjoy lah. Yang macam tu tak ada masalah lah. Sesekali hidup ni kena happy. Tapi janganlah maknanya yang melampau kan. Setakat yang filter macam tu kau nak buat, it's okay, go on je. Filter IG. Okey, aku nak mandi. Kita jumpa pukul 10. Assalamualaikum. Assalamualaikum.